Semangat berkobar-kobar untuk berniaga? Andalah usahawan sukses 4.0 yang kami cari. Hadiah bernilai lebih RM100,000 untuk dimenangi. Hantarkan video butiran lengkap anda kepada kami. Layari Facebook Sukses 4.0 SME Bank. Salam sejahtera, dan bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Agenda Awani. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan program Sukses yang merupakan program TV SME Bank yang telah bersiaran selama 3 musim sejak 2017 hingga 2019 di Astro Awani. Sukses juga merupakan program TV yang telah memenangi anugerah program pembangunan usahawan PKS terbaik ADF IAP pada tahun 2018. Sukses 4.0 kini kembali dengan berwajah baru dan kita akan bincangkan berkenaan dengan perkara ini bersama dengan Abdul Latif Puteh, Ketua Jabatan Komunikasi Strategik Kumpulan SME Bank, dan juga Hamdan Muhammad Habibullah, Ketua Stakeholder Management untuk SME Bank. Untuk membincangkan berkenaan dengan program Sukses, kita mulakan dengan Abdul Latif Puteh. Latif, mungkin Latif boleh mulakan dengan kongsikan tentang dengan penonton tentang program TV Sukses ini. Apakah ceritanya? Siapakah yang ditampilkan dalam program TV Sukses ini? Okey, terima kasih Rizal kerana menjemput SME Bank ya ke program Agenda Awani pada kali ini. Okey, kita berbincang sedikit tentang Sukses 4.0. Sebenarnya program Sukses ini adalah usaha SME Bank untuk mengetengahkan kisah-kisah kejayaan usahawan PKS yang telah dibimbing oleh SME Bank selama ini. Tapi pada tahun ini kita tukar sikit format dia, kita jadikan dia reality program, alright, untuk menjadikannya lebih menarik. Ya, tapi sebelum saya berbincang dengan lebih lanjut tentang Sukses 4.0, sebenarnya Sukses ni kita dah buat sebanyak 3 musim. Right? Pada musim yang pertama, kita menengahkan 38 orang usahawan ya, PKS daripada pelanggan SME Bank tentang perniagaan yang telah mereka jalankan. Mereka ni datang daripada sektor perkhidmatan, pengangkutan, pembuatan dan perucutan. Dan pada musim yang ketiga, right, kita ketengahkan pula usahawan muda, ya, mereka yang mengikuti program 90 Days Biz Challenge, ya, satu pertandingan, berbentuk pertandingan juga yang kita adakan. Kita ketengahkan 20 syarikat, ya, yang dijalankan oleh para pelajar daripada community college dan juga politeknik. So itu 3 musim yang pertama. So untuk musim yang keempat ni kita perkenalkan Sukses 4.0 dan kita tukar format dia menjadi reality TV. So seperti yang kita tahulah, reality TV ni lebih menarik. Apa yang kita ada dalam reality TV ini, kita akan memilih 9 peserta ya untuk 13 episod. Mereka akan bertanding ya bagaimana hendak menjalankan perniagaan. Dan apa yang kita buat, kita tekankan kepada aspek digital dan social media. Ya, sealiran dengan apa yang tengah berlaku sekarang ni. Jadi kita tekankan kepada aspek social media dan juga digital. Dan Latif, jika saya boleh mencelah di situ ya, kenapa saya tahu ini adalah satu format yang lebih menarik, tetapi kenapa reality show dengan izinnya? Kerana pada musim-musim sebelum ini kita ataupun usahawan tersebut menceritakan berkenaan dengan kejayaan mereka, bagaimana mereka bekerja keras untuk mencapai kejayaan tersebut. Tetapi kenapa kali ini program reality itu? Okey, yang pertama kita hendak beralih kepada sesuatu yang lebih menarik, dan kita juga hendak memberi peluang ya kepada masyarakat di luar sana, lebih-lebih lagi usahawan muda, untuk mempelajari bagaimana menjalankan sesuatu perniagaan dengan menekankan aspek digital dan juga social media, because itu adalah trend masa sekarang. Dan kalau kita lihatkan pada keadaan semasa, disebabkan pandemik COVID-19 dan sebagainya, cara kita berniaga itu telah berubah. Ini antara faktor utama kenapa kita tukarkan format dia. Kalau selama ini kita ketengahkan mereka yang telah berjaya, tapi pada kali ini kita hendak lihat bagaimana mereka bermula daripada bawah. Jadi apa yang kita buat, kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang telah berjaya untuk menjadi mentor di sepanjang pertandingan ini.
Jadi idea dia lah untuk kita perkenalkan keadaan yang sebenar di dalam bidang perniagaan yang dilalui oleh mentor-mentor ni dan bagaimana mereka menjalankan perniagaan mereka. Jadi kita nak peserta-peserta kita diberi pendedahan daripada awal. Dan kita juga hendak mencipta usahawan yang baru. Tanpa memberikan terlalu banyak maklumat berkenaan dengan cabaran-cabaran dan juga program realiti ini, mungkin Latif boleh berikan apakah bayangan bagi mereka yang nak menyertai program ini, apakah contoh-contoh cabaran yang mendepani mereka dalam program realiti ini? Okey, sebagai contoh, kita akan masukkan elemen seperti mereka akan dibawa ke satu syarikat tertentu untuk mendengar penjelasan daripada the business owner, the entrepreneur, apakah masalah yang dihadapi contohnya lah, ataupun adakah katakanlah syarikat itu ingin melancarkan satu produk yang baru. Jadi mereka akan diberi penerangan tentang pelancaran produk ini dan peserta akan diminta untuk memberi cadangan. Macam mana untuk melancarkan produk tersebut, macam mana untuk mendapatkan lebih ramai pelanggan contohnya. Jadi semua tugasan yang diberi ini adalah berdasarkan kepada realiti perniagaan semasa. Okey. So itu yang satu menariklah bagi kami. Dan apakah hadiah-hadiah yang disediakan SME Bank kepada pemenang? Okey, hadiahnya lumayan. Secara keseluruhan kita menawarkan lebih RM100,000 sebagai hadiah dan pada masa yang sama juga kita ada hadiah untuk penonton di rumah. Jumlah hadiah untuk penonton di rumah ni sebanyak RM10,000. Itu untuk penonton di rumah saja yang menonton, ya. Tapi kepada para peserta seperti saya cakapkan tadi, hadiahnya melebihi RM100,000. Okey, dan 9 kumpulan ataupun 9 syarikat yang akan dipilih untuk penyertaan untuk 13 episod ni, ya? Yes. 9. Siapakah latar belakang mereka ataupun bagaimanakah usahawan yang dicari oleh SME Bank untuk program ini? Okey, yang pertama sekali mereka adalah pelanggan SME Bank yang telah berjaya dan mereka datang daripada pelbagai latar belakang. Ada daripada sektor perkhidmatan, ada daripada sektor pembuatan, alright, dan lain-lain lagi. Jadi kita cuba campurkan daripada pelbagai jenis industri lah supaya pendedahan ini lebih baik kita bagi kepada para peserta. Jadi mereka mungkin bukan usahawan baru tapi usahawan yang sudah berjaya sedikit? Pada peserta? Pada peserta. Okey, peserta kita lebih tekankan kepada mereka yang startup baru bermula ataupun ada yang mempunyai idea perniagaan yang tertentu, ya, mereka baru hendak bermula. Apa yang kita perlukan, mereka yang ingin menyertai pertandingan ini, mereka perlulah menghantar, of course dia akan diperlukan menghantar borang penyertaan. Saya akan terangkan kemudian macam mana dan bagaimana caranya. Dan selain daripada itu, mereka mesti memuat naik di dalam platform yang kita sediakan ni 2 minit video berkenaan mereka. So mereka perlu menjual diri mereka, alright. Mereka perlu convincekan kami mereka adalah peserta yang terbaik untuk menyertai pertandingan ini. Okey, bagaimana mereka ingin ataupun boleh menyampaikan hasrat mereka memohon untuk menyertai program SME Sukses ini pada musim keempat ini? Apakah yang mereka perlu lakukan? Okay, yang pertama sekali mereka perlu melayari laman web www.ysos.com.my. Borang penyertaan ada di dalam link ini. Okay, jadi mereka perlu masuk ke dalam www.ysos.com.my ataupun mereka boleh masuk melalui Facebook Success 4.0 SME Bank. Daripada situ mereka boleh dapat borang penyertaan, mereka perlu isi dan hantar bersama dengan video yang saya cakapkan tadi. Dan kepada penonton pula bagaimana? Kepada para penonton, mereka kena tunggu bila kita mula bersiaran. Jadi akan ada weekly quiz yang kita akan buat. Jadi daripada situ mereka boleh menyertai quiz tersebut untuk menangi hadiah-hadiah yang saya cakapkan ada jangkaan bila ia akan mula disiarkan? InsyaAllah kita
jadualkan program ini akan mula disiarkan pada bulan Julai atau bulan Ogos. Okey. Dan harapan SME Bank dan juga harapan mentor-mentor tersebut kepada program Sukses 4.0 ni, apa harapan mereka, apa sasaran mereka kepada program ini? Okey, untuk para peserta, kita ingin melihat ya mereka mendapat ilmu berkenaan pengurusan perniagaan daripada usahawan mentor. Ya, itu yang paling utama sekali. Untuk usahawan mentor pula, kita hendak mereka berkongsi tips ya, ataupun pengetahuan dan skill perniagaan yang mereka ada dengan para peserta. Itu yang paling penting ya. Kalau tidak, tak ada tujuan kenapa kita buat program yang semacam ni ya. Dah tahu dah mungkin siapa mentor-mentor yang akan dipilih? Boleh beri bayangan kepada penonton di luar sana dan juga usahawan di luar sana? Okey, mentor saya bagi secara umum. Ya. Right? Mentor yang kita sedang lihat sekarang ni, kita masih lagi berhubung dengan mereka. Yang pertama, of course kita akan ada wakil daripada SME Bank sebab kita sebagai bank pembangunan ya. Jadi kita ada wakil untuk melihat kepada aspek perniagaan dan sebagainya. Kita akan ada wakil daripada mereka yang arif di dalam bidang perniagaan digital. Okey. Itu penting sebab elemen digital ditekankan dalam pertandingan ini. Dan pada yang sama juga kita akan ada wakil daripada sektor perniagaan itu sendiri. Okey. Ya. So itu antara kriteria pemilihan mentor yang kita ada. Dan untuk SME Bank, of course tujuan kita adalah untuk mencipta usahawan baru melalui program yang sebegini. Okay, jadi itu adalah harapan kami. Terima kasih Encik Latif. Abdul Latif Putih, Ketua Jabatan Komunikasi Strategik Kumpulan SME Bank. Agenda awalnya akan berhenti berehat seketika. Selepas ini, kita bincangkan berkenaan dengan peranan SME Bank untuk memperkasakan lagi usahawan bergerak ke hadapan dalam tempoh pemulihan COVID-19. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Semangat berkobar-kobar untuk berniaga? Andalah usahawan sukses 4.0 yang kami cari. Hadiah bernilai lebih RM100,000 untuk dimenangi. Hantarkan video butiran lengkap anda kepada kami. Layari Facebook Sukses 4.0 SME Bank. Bertemu kembali dalam agenda awal ni, kita masih membincangkan berkenaan dengan SME Bank. Sebentar tadi kita membincangkan berkenaan dengan program sukses yang telah bersiaran selama 3 musim sebelum ini. Sebentar lagi ataupun selepas ini kita akan saksikan program sukses 4.0 dalam format yang baru dan tentunya ini menarik untuk usahawan di luar sana. Dan kita ingin bincangkan pada ketika ini bersama dengan Hamdan Muhammad Habibullah, Ketua Stakeholder Management SME Bank, berkenaan dengan mandat baru daripada Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi yang telah diumumkan pada 4 Januari 2021. Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah umumkan mandat dan arahan baru untuk MEDAK melaksanakan fasa kedua Pelan Pemulihan Usahawan dan juga Koperasi. Kita ingin melihat kepada peranan SME Bank untuk melaksanakan usaha ini. Encik Hamdan ataupun Hamdan, apakah peranan SME Bank untuk melaksanakan usaha ini dan juga pengajaran yang didapati daripada tempoh 2020 yang sukar untuk usahawan? Bagaimanakah pendekatan yang mungkin inovatif untuk melaksanakan usaha-usaha ini? Terima kasih Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susulan daripada pengumuman oleh Menteri MEDAK berkenaan dengan fasa kedua Pelan Pemulihan Usahawan dan juga Koperasi sebagai agensi di bawah MEDAK, SME Bank sentiasa menyokong inisiatif ataupun agenda oleh MEDAK dalam memperkasakan PKS di luar sana. Dan sudah tentunya sebagai sebuah bank, pertamanya kita akan meneruskan inisiatif pembiayaan untuk memastikan PKS, terutamanya pelanggan-pelanggan sedia ada SME Bank dan juga yang pelanggan-pelanggan baru SME Bank, untuk mereka terus boleh beroperasi, boleh sustain perniagaan mereka. Dan seterusnya, inisiatif kedua adalah untuk memastikan pelanggan-pelanggan sedia ada SME Bank dapat kekal beroperasi, yang mana kita memberikan ataupun kita menawarkan beberapa inisiatif yang berupa relief program
membolehkan mereka menerima breathing space ataupun ada tempoh untuk mereka tidak membuat bayaran. Kita memberikan mereka sedikit indulgence, dan seterusnya inisiatif ketiga adalah mengukuhkan lagi pembinaan kapasiti pelanggan-pelanggan SME Bank melalui subsidiary SME Bank, iaitu Center for Entrepreneur Development and Research (CEDA). Jadi kombinasi ketiga-tiga inisiatif ini, alhamdulillah kita nampak dapat mengekalkan pelanggan-pelanggan SME Bank terutamanya dalam status yang baik, dan mereka alhamdulillah masih lagi kekal beroperasi dengan ketiga-tiga kombinasi package ataupun inisiatif yang dilaksanakan oleh SME Bank. Dan Hamdan, melihat kepada tempoh setahun sejak 18 Mac di mana kita memulakan PKP pada tahun lepas 2020, pelanggan SME Bank tentunya PKS berdepan dengan pelbagai tempoh yang mencabar sepanjang setahun ini. Apa pengajaran yang boleh diguna pakai untuk memastikan pelaksanaan fasa kedua ini lebih berjaya, kerana kita bercakap tentang tempoh pemulihan dan juga Menteri Kewangan juga menyatakan bahawa ekonomi Malaysia dijangka akan pulih dengan kukuh pada tahun 2021 ini. Jadi bagaimana SME Bank menyokong komponen PKS dalam ekonomi tersebut? Saya melihat daripada dua aspek, Rizal. Pertamanya daripada segi penyampaian ataupun delivery period daripada SME Bank. Yang keduanya adalah daripada segi inovasi PKS di luar sana. Apa yang saya maksudkan dengan delivery itu adalah kalau sekiranya sebelum ini SME Bank kami punya turnaround time ataupun tempoh penyampaian adalah di antara 30 hari hingga 45 hari. Tetapi belajar daripada cabaran semasa pandemik ini, kita melihat bahawa terdapat keperluan yang mendesak untuk kita mengubah banyak proses dalaman supaya kelulusan pengeluaran wang dapat disampaikan dalam tempoh yang lebih singkat. Jadi alhamdulillah kita berjaya melaksanakan itu. Dan begitu juga dalam tempoh yang sama dari pihak PKS itu sendiri adalah inovasi. Jadi ramai pelanggan-pelanggan SME Bank yang terkesan tempoh MCO itu panjang, ramai yang terkesan, tetapi kita melihat sebahagian besar daripada mereka mempunyai keupayaan untuk innovate, menjadi lebih kreatif dalam menjalankan perniagaan mereka. Jadi mereka tidak tertumpu kepada perniagaan sedia ada saja, tetapi mereka berjaya keluar daripada mereka punya business model sedia ada kepada business model yang baru, yang lebih menjurus kepada penggunaan digital, online dan juga sebagainya. Hamdan, kita banyak bercakap berkenaan dengan inovasi yang diberikan oleh PKS di luar sana untuk mengharungi tempoh sukar ini. Mungkin SME Bank ada kenal satu ataupun dua PKS yang Hamdan boleh ceritakan success stories mereka, dengan izinnya ringkas saja. Apakah perubahan mungkin paling mudah, paling mencabar yang mereka lakukan di luar sana yang ada keterlibatan daripada SME Bank sendiri? Okey. Kalau kita tengokkan sebahagian daripada pelanggan-pelanggan SME Bank, mungkin saya tak sebut nama kot. Yang dulu kalau tengok pencapaian perniagaan mereka memang besar, mencapai 30 hingga 40 juta. Tetapi daripada composition ataupun segmentation business mereka itu, mungkin 90% adalah daripada retail outlet, kedai-kedai mereka. Tetapi dalam tempoh pandemik ini mereka orang kata push to the maximum untuk mencapai peningkatan ataupun mencapai jualan itu menggunakan this online ataupun digital platform. Dan kita melihat perubahan itu dari bulan ke bulan, bahawa dia dapat akhirnya mencapai jualan itu lebih kurang sama macam yang telah pun dia capai pada tahun sebelum pandemik, tetapi sumbangan daripada perniagaan digital ataupun online itu meningkat dengan begitu drastik. Jadi yang itu kita nampak. Itu satu contohlah. Yang mana yang contoh yang saya bawa itu adalah retail ataupun consumer goods. Dan tentunya ini mengujakan untuk SME Bank sebagai sebuah bank pembangunan di luar sana. Ceritakan pengalaman ataupun nilai tambah
baru kepada bank pembangunan seperti SME Bank dan juga kerana sebelum ini bila kita bercakap tentang bank perniagaan mungkin lihat dua peranan, kutip bayaran balik pinjaman dan juga berikan pinjaman, tetapi tentunya ada perubahan kepada pendekatan dan juga cara kerja SME Bank tersebut. Sebentar tadi Hamdan menyatakan bahawa jumlah hari untuk disbursement dana itu dengan izinnya adalah lebih pendek, tetapi apa lagi pendekatan lain? Adakah lebih banyak konsultasi diberikan? Peranan SME Bank itu bagaimana yang berubahnya? Okey Rizal, you telah sentuh yang tepatlah ya. Memang pun dalam tempoh pandemik itu ada begitu ramai pelanggan-pelanggan SME Bank yang datang berjumpa kita untuk tujuan konsultasi, terutama untuk mendapatkan penjadualan semula ataupun pensuruhan semula kemudahan pembiayaan mereka yang sedia ada. Kerana ialah dengan cabaran perniagaan yang semakin orang kata semakin merosot, jadi sudah tentunya keupayaan untuk mereka membayar balik itu memang sukar ya. Jadi they came forward, banyak berbincang dengan pegawai-pegawai SME Bank yang mana membolehkan kita akhirnya menstruktur semula ataupun menjadual semula pembiayaan mereka. Dan dalam masa yang sama juga tanpa ada tekanan daripada mana-mana pihak, SME Bank juga kita telah menawarkan program yang kita panggil SME Relief Program, yang mana kita memberikan tawaran pensuruhan semula ataupun kita berikan nama indulgence, yang mana tidak perlu membayar pembiayaan dalam tempoh 6 bulan ini untuk sektor-sektor yang sememangnya terkesan. Pelancongan contohnya? Ya, di antaranya adalah pelancongan, pengangkutan, sektor-sektor perkhidmatan yang menyokong pelancongan, pendidikan dan beberapa sektor lain. Yang ini kita berikan ataupun kita tawarkan secara automatik. Ya. Dan kita melihat kepada, adakah Hamdan melihat fungsi dan juga peranan SME Bank kepada PKS dan juga SME di luar sana ketika ini akrab seperti rakan, dan juga apa inisiatif tanggungjawab korporat lain yang dijalankan SME Bank untuk menyokong pertumbuhan sektor PKSM ataupun MSME di Malaysia? Tadi adalah beberapa inisiatif yang saya dah kongsikan, dan salah satu daripada ini juga adalah pembangunan kapasiti. Sebab dalam tempoh yang kritikal ini, mereka perlukan pihak yang mereka boleh berkongsi masalah mereka. Dan seperti rakan, adakah itu benar ataupun bagaimana? Ya, betul. Sebab mereka perlu bercerita terutamanya kepada dia existing banker ataupun institusi kewangan yang mana mereka ada membuat pembiayaan. Mereka perlu bagi tahu secara terus terang bahawa keupayaan mereka telah berkurangan, dan mereka memerlukan juga pihak ketiga, yang mana yang dalam konteks ini yang saya kongsikan tadi adalah SEDA. Pihak ketiga yang boleh menyuntik idea baru, yang juga boleh memberikan one-to-one coaching dalam memikirkan kaedah baru ataupun model perniagaan yang baru, pendekatan yang baru dalam mereka membuat perniagaan, membuat pemasaran, branding, designing dan juga sebagainya. Jadi pada ketika inilah kita di SME Bank banyak menawarkan package pembangunan kapasiti ataupun latihan oleh subsidiary kami SEDA, bagi membolehkan PKS di luar sana, sama ada pelanggan SME Bank ataupun bukan pelanggan SME Bank, lebih dapat terbuka mindanya dari segi pembangunan yang terkini selaras dengan pandemik ini. Ya, paling terakhir sekali, paling ringkas Hamdan, ya. Kenapa semua dilakukan untuk PKS di luar sana? Saya rasa sejajar dengan mandat SME Bank, mandat penubuhan SME Bank, yang mana kita pertamanya adalah berkenaan dengan pembiayaan, dan seterusnya adalah untuk membimbing usahawan-usahawan PKS di luar sana. Jadi dalam tempoh kita memberikan pembiayaan supaya mereka boleh survive, supaya mereka boleh sustain dalam perniagaan mereka, sudah tentunya bimbingan ataupun latihan, coaching ini adalah sangat-sangat perlu sebenarnya. Sebab selaku sebuah institusi kewangan pembangunan ataupun development financial institution,
mandat kita sebenarnya berbeza berbanding dengan bank-bank komersial yang lain. Kerana di samping kita memberikan pembiayaan, di samping kita melihat mereka membesar ataupun berkembang dari segi perniagaannya, kita juga ingin melihat PKS ataupun pelanggan-pelanggan SME Bank ini juga menyumbang kepada ekonomi negara, menyumbang kepada employment, tenaga kerja, dan juga menyumbang kepada pendapatan ekspor negara, dan begitu banyak outcome yang kita lihat sebagai sebuah bank, iaitu institusi kewangan pembangunan. So itu hasrat dan juga mandat SME Bank. Terima kasih Hamdan Muhammad Habibullah, Ketua Stakeholder Management untuk SME Bank, dan juga sebentar tadi Abdul Latif Putih, Ketua Jabatan Komunikasi Strategik Kumpulan SME Bank, membincangkan berkenaan dengan dua perkara, iaitu program sukses 4.0 dan juga tentunya usaha SME Bank untuk membantu usahawan di luar sana. Dan teruskan bersama kami di Astro Awani, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com, dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkafli. Ini Agenda Awani. Salam hormat.